Assalamualaikum. Rasanya ramai daripada korang yang berminat untuk meningkatkan kecerdasan dan kepintaran anda. Jadi memang ada cara untuk meningkatkan ketajaman akal korang. Tengok meme. Mana boleh meme ni? Nak tingkatkan kecerdasan korang, kita baca buku lah. Meme ni dia buat masa je. Tapi dalam banyak-banyak meme yang memenuhi habitat internet, adalah beberapa meme tu yang kita tengok dia macam cerdik sikit, ilmiah sikit, daripada majoriti jutaan yang entah apa-apa benda ni. Meme apa ni? Jadi dalam video ni kita nak review lah beberapa meme yang rasanya macam agak cerdas dan juga kita boleh mengorek ilmu daripadanya. Pounds kosong, kilogram kosong bersalam. Okey. Inci kosong, sentimeter kosong bersalam. Jadi diorang macam sepakat lah macam tu dalam kekosongan. Fahrenheit, Kelvin, Rangkain, Celsius. Diorang sama-sama bergaduh sama diorang. Jadi meme ni nak kata bahawa untuk pound dengan kilogram, inci dengan sentimeter, diorang bila kita sebut kosong, maksudnya diorang punya nilai ataupun diorang punya value tu adalah sama lah, kosong lah. Tapi bila sampai dekat suhu kosong, nilai sifar ni dia boleh menentukan sama ada seseorang tu dia boleh mati ataupun dia boleh hidup. Kalau 0 degree Celsius, dia boleh hidup lah. Tapi kalau 0 Kelvin memang confirm mati. Benda ni, lock emoji senyum berpeluh bersamaan dengan peluh lock emoji senyum. Kan kalau logaritm kan, kalau contohnya logaritm A kuasa B bersamaan dengan B logaritm A, log A. Jadi emoji ni bentuk peluh dia tu dia macam kuasa tau. Jadi dia macam bawa peluh dia tu iaitu kuasa bawa pergi bawah. Tak ada apa yang lagi laju daripada cahaya. Tapi kita rakamlah video cahaya tersebut. Lepas tu kita tekan cepat pada VCR ataupun rakaman tu. Sekarang kita dah pun menghasilkan sesuatu yang lebih pantas daripada cahaya. Masalah Einstein. Bukan menambah IQ ni lagi kosong lagi. Di suatu tempat pada waktu Yunani kuno, itu adalah bentuk kuda. Betul, itu memang bentuk kuda. Tak ada kuda je. Itulah waktu saya belajar buruj ni pun macam-macam, ada macam-macam bentuk yang kita belajar. Bentuk beruang lah, bentuk arca lah, pemanah lah. Tapi banyak-banyak bentuk tu macam kita tengok macam celah mana korang nampak bentuk tu sebagai kuda, celah manalah korang nampak bentuk sebagai beruang lah. Ke otak aku ni yang tak kerti dengan corak-corak. 1-1. 1-2. Apa benda ni? Ni macam skala bentuk bendera lah kot. Kalau bentuk bendera tu Switzerland Swiss kan. So bentuk bendera dia 1-1, maksudnya 1 panjang 1 lebar. Okey, faham. Kalau bendera UK panjang dia 1, lebar dia 2. Bendera Filipina 2, 3, 8, 11, 13, 15. Bendera apa tu? Okey, jadi ini adalah bendera Nepal dan memang ada pengiraan, memang ada formula khusus macam mana nak mendapatkan bentuk bendera tu dari segi skala, dari segi dia punya ratio dia. Jadi macam mana agaknya kalau kita buat ratio nisbah untuk bentuk bintang 14 Malaysia yang punyalah payah nak lukis tu kan, mesti lagi pelik. Real Madrid. Okey, imaginary Madrid. Okay, kalau korang belajar matematik yang agak tinggi sikit, korang akan belajar lah pasal nombor hayalan. Dia nombor hayalan, nombor yang tak sepatutnya wujud tapi diwujudkan. Iaitu kan korang perasan kan, kalau korang square root kan, kalau korang punca kuasa 2 kan sesuatu nombor, kalau korang tak boleh punca kuasa 2 kan suatu nombor negatif. Sepatutnya tak boleh, tapi kepada ahli matematik pula dia orang pergi kata sebenarnya boleh je, kita reka je satu konsep baru iaitu nombor hayalan. Di mana kita boleh punca kuasa 2 kan, nombor-nombor negatif ni. Jadi terlahirlah konsep baru iaitu nombor real dan juga nombor hayalan. Jadi disebabkan ada pasukan bola sepak nama Real Madrid, jadi kalau dia tak real, dia jadi imaginary Madrid lah. Kita punca kuasa 2 negatif kan dia. Apa ni? So Omni-Man dia tengok gambar hitam tu, tapi bila dia pandang tempat lain, gambar hitam tu jadi macam tu pula. Ini
Ini adalah meme tentang cahaya sebab dia sangat pelik lah sebenarnya. Jadi ada satu eksperimen lah namanya Young Slit Experiment. Kalau tak silap meme ni adalah merujuk kepada eksperimen tu. Di mana eksperimen ni kan kalau kita belajar pasal cahaya kan, cahaya ni dia adalah partikel ke dia adalah gelombang? Sebenarnya cahaya adalah kedua-duanya sekali, partikel dan gelombang. Macam mana boleh dapat macam tu? Sebab ada daripada satu eksperimen ni di mana dia buat macam slit ni macam lubang yang kecil lah. Jadi cahaya ni akan ditembak melalui lubang yang kecil. Kalau kita tengok eksperimen tu, cahaya ni dia akan bertindak seperti partikel tau. Dia jadi macam gambar yang atas tu. So bila partikel kita tembak melalui dua lubang yang kecil tu, dia akan terbelah lah menjadi dua. Tapi kalau gelombang, apabila gelombang melalui dua lubang yang kecil, dia akan jadi interfere. Dia akan jadi macam terserak ke apa macam tu. Kena update lah vocab sains bahasa Melayu aku ni. Dan yang peliknya, kalau kita tak tengok eksperimen tu, cahaya akan bertindak macam gelombang, iaitu dia jadi macam gambar bawah tu. Benda ni pelik kan? Jadi macam mana kita nak faham cahaya ni, dia partikel ke dia gelombang ke? So kita ambil je dua-dua. Cahaya adalah partikel dan gelombang serentak. Dia memang pelik, tapi itulah alam kita. Kita tak semestinya boleh faham alam kita dengan sepenuhnya lah, sebab kita punya kefahaman adalah terbatas. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 1/12. Itulah umur korang. Benda ni ini pun satu meme yang sangat-sangat aneh. Dia ada satu persamaan lah yang mungkin paling pelik dalam matematik. Nama dia Ramanujan sum to infinity. Di mana kalau kita tambah 1, tambah 2, tambah 3 sampailah infinity, tambah je, maka menurut Ramanujan sum to infinity ni kita akan dapat negatif 1/12. Hasil tambah 1, tambah 2, tambah 3 menurut persamaan ni adalah negatif 1/12. Mudahlah negatif. Tambah nombor positif dah jadi negatif, jadi pecahan pula tu. Jadi dia memang, dia adalah pembuktian dia, dan saya pun pernah lah buat video pasal ni dan mendapat banyak kecaman jugalah. Ada video ni cuma menerangkan macam mana benda tu berlaku, macam mana benda tu boleh diperoleh. Tapi dia nak kata kat sini bahawa kalau kita tambah 1, 2, tambah 3 sampai ke sudah, kita akan dapat negatif 1/12. Jadi kalau kita tambah 1/12, kita akan dapat umur kita semula. Kalau tak faham korang tekanlah video tu, korang tengok ni. Selesaikan paradoks datuk dengan membunuh datuk kamu dan kamu masih hidup. Macam mana dia buat? Lupa bahagian time travel. Oh my god. Oh my god. Ya Allah. Adanya meme ni. Okay, korang tahu tak paradoks datuk ataupun grandfather paradox? Grandfather paradox ni adalah paradoks dalam pengembaraan masa kan. Jadi paradoks ni kata kalau korang cipta mesin masa dan korang berjaya untuk kembali ke masa lampau, dan korang jumpa dengan datuk korang, datuk korang ni lah yang bertanggungjawab untuk melahirkan korang. Bukan melahirkan korang lah, untuk maksudnya membuatkan zuriat yang kemudian melahirkan korang lah. Jadi maksudnya dia adalah keturunan korang. Macam mana kalau korang bunuh datuk korang? Maksudnya korang tak boleh nak hidup, tak boleh nak dilahirkan. Tapi kalau korang tak boleh nak dilahirkan, macam mana korang nak kembali ke masa lampau untuk bunuh dia? Jadi dia adalah satu paradoks. Tapi meme ni kelakar, dia kata orang yang buat eksperimen dia lupa pula. Aku lupa nak kembali ke, aku lupa nak cipta mesin masa kembali ke masa lampau. Dan dia bunuh datuk dia. Pertimbangkan seekor lembu. Pada anggaran yang pertama, kita menganggap bahawa lembu itu adalah berbentuk sfera. Benda tu wujud. Lembu sfera ni wujud. Okay, ini adalah meme yang dia sebenarnya banyak nak menembak ataupun golongan-golongan engineer lah, paling utama sekali, dan ahli fizik pun sikit juga. Itu kadang-kadang macam especially engineer, terutama sekali engineer ni, jurutera ni, bila kita orang buat pengiraan, bukan kita orang lah, bila dia orang lah, sebab kita belajar je engineering, kita tak kerja engineering. Jadi engineer ni bila dia orang buat pengiraan, dia orang ada banyak buat anggaran. Antara anggaran yang dia orang buat adalah
Kalau kita anggap lembu ni macam mana kita nak kira, contohnya dia punya air resistant ke, dia punya mass ke, macam mana, sebab dia kan kompleks juga kan, ada kaki lah, ada ekor lah, kepala. Senang je kita anggap je dia macam bola. So pengiraan semua jadi senang. Tapi tepat tak pengiraan? Memang tak berapa nak tepat lah, tapi kalau kita kira dengan begitu kompleks, dia akan sangat-sangat menyusahkan. Dia akan banyak makan tenaga, banyak makan mental lah. So kita banyak mengandaikan benda sebagai objek-objek yang ia berbentuk ringkas dan mudah lah. Angkat satu kaki, kemudian angkat kaki yang kedua, terapung. Okay, jadi itulah dia sedikit sebanyak pengembaraan kita melihat meme-meme intelektual yang ilmiah. Kesimpulannya, bila kita belajar sesuatu tu, kadang-kadang kita boleh mengembangkan kefahaman kita dengan membuat, maksudnya bukanlah nak buat meme, maksudnya dengan membuat jenaka ke, ataupun kita mengembangkan sikit dia orang punya perbincangan menjadi kelakar. Yang tu dia kadang-kadang boleh lah buat benda tu, dia akan buat kita punya pengembaraan mencari ilmu tu lebih seronok lah. Cuma janganlah korang duk tengok meme-meme ilmiah ni buku tak baca. Okay lah, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.